Kalau nak start startup ni, apa benda yang kena ada? Untuk start bisnes startup ni, apa yang macam mana nak bagi tahu kat dia orang luar sana yang paling mudah nak start? Ini apa? benda pertama yang saya buat Modal dulu. ke, partner ke, apa ke? Ini benda pertama Idea yang saya ke? buat dulu. Dengarlah. Ini benda pertama. Marah pula. Okey, sekian saja. Jumpa anda di lain masa. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua kepada penonton yang mendengar, semoga dalam keadaan yang sihat bersama keluarga. Thank you very much. Welcome to Ayo Gazambo TV. Yes, ini adalah episod yang ketiga. Hari ini kita ada satu tetamu istimewa yang kita jemput ke studio untuk kita dengar beliau bagaimana membina bisnes beliau. Dan hari ini bersama dengan kita adalah siapa? Perkenalkan diri dulu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya dijemput ke sesi podcast. Katanya episod ketiga Episod ketiga? Kedua. Ketiga. Apa? Bersama dengan Hai Bye Bye. Hai bye bye. Yeah. Tadi apa? Gazambo. Ayo Gazambo Ayo TV. Gazambo TV lain macam. Okay, so alhamdulillah, nama saya Syekh Izzaidin. Di luar sana orang panggil Syekh lah. Orang panggil Syekh. Alim Syekh. Ya. Tok Syekh. Tok Syekh. Pak Syekh. Saya sebenarnya dilahirkan pada tahun 1984. So alhamdulillah tahun ini akan berumur 38 tahun. 38 tahun. Bila? Tetapi Tarikh dia bila? Tarikh dia 25 bila? Oktober. 25, lambat lagi. Lambat lagi. Oktober mana lagi. Tetapi itulah, umur dah 38 barulah tengah belajar pasal startup, pasal bisnes startup yang sebenarnya sekarang ni kan, kalau tengok budak-budak muda umur 20 tahun, ada yang bawah 20 tahun pun ada. Tapi kebanyakan kawan-kawan saya yang startup yang tengah scale, yang tengah grow, series A, B, apa semua ni selalunya late 20s ataupun early 30s lah kalau Never. kat Malaysia. Better late than never. Better late than never. Yes, tak apa. Muda lagi. Nampak muda lagi. Itulah. Pandang sana. Pandang mana? Pandang sini kamera. Saya tak biasa. Janganlah marah. Boleh First time. First time. Tetamu tak apa, tetamu boleh. Sebab first time. Okay, so itu pengenalan lah. So biodata tak payahlah Biodata kan. Kalau nak cari saya dekat Instagram Maknanya biodata tu contoh status berapa anak semua, tak perlu lah kan. Tak perlu. Nanti ada rahsia-rahsia lain yang akan diterobos pula. So terima kasihlah datang ke studio kita ni. Dan hari ni kita kick off dengan episod bersama dengan founder startup. So kita nak tanyalah beberapa soalan sebab ramai orang tanya kat luar situ. Sejak keluarnya cerita startup Korea tu, Lain macam. ramai orang nak buat startup. Betul Kan? betul. Jadi mungkin dia orang ada persoalan dekat luar sana. Mungkin dia nak tanya. Jadi sekarang ni kita jemput founder-founders ni untuk share dengan semua orang tentang startup. Okay, so perkenalkan sikit nama brand startup tu dan macam mana bermula dan sebagainya. Silakan. Okay, so sedikit summary lah. Saya walaupun saya berumur 38 tahun dan saya memulakan syarikat saya, startup saya bernama Agent2U pada lebih kurang 2 tahun lebih yang lepas, iaitu 2019. Okay. So maksudnya ketika itu mungkin umur saya 35 tahun, tak salah saya. Tetapi sebenarnya saya adalah pengalaman bisnes yang lebih awal. Dan partner-partner saya SME. Dan partner-partner saya ni semua SME. Semua adalah founder bisnes SME. Jadi di sini bermaksud kami ada pengalaman bisnes, tetapi selama ni bukan menjalankan menggunakan model startup. Okay. Dia menggunakan model SME yang mana setengah orang bila fikir startup adalah apa? Saya dulu pun sama. Saya fikir startup tu adalah bisnes baru nak up. Bisnes baru nak up. Asal buat bisnes startup. Asal baru start buat bisnes.
Dekat name card dia ada CEO. Chief Everything Officer. Betul tak? Padahal dalam company ada 2 orang, seorang kan. Adalah seorang team member saya kan, pernah saya interview dia cakap, saya tanya apa cita-cita awak, saya nak jadi CEO. Nak jadi CEO esok boleh. Kan? Buka syarikat enterprise. Buka syarikat, bayar RM60, letak nama buat CEO name card sendiri. CEO dah. Padahal everything dia buat. Betul. Jadi bermaksud saya mempunyai pengalaman di dalam Business, dunia berapa bisnes tahun? SME. Saya rasa dalam sekarang dah masuk 7 tahun. 7 tahun. Dah masuk 7 tahun, tetapi partner saya ni ada yang sampai 22 tahun pengalaman kan. Ada yang 15 tahun, 16 tahun kan. Tetapi inilah perbezaan. Okey, saya sebenarnya ada lagi satu syarikat. Selain daripada Agent2U yang mengamalkan model startup, saya ada lagi satu syarikat bernama IDS Integrated Solutions Rambut Hat. Dia mengamalkan model SME biasa. IDS, office dekat IDS. Sedang. Office dekat Equine Park. Equine Park. Yang tangga dia kala-kala tu. Macam Batu Cave. Tinggi. Tinggi tangga. Ataupun orang tengok kadang-kadang macam kek lapis pun ada. Okay, so apa perbezaan antara dua bisnes saya ni? Tu soalan. Satu IDS. Ramai orang tanya. Okay. Apa beza company SME ni dengan tech startup atau startup ni? Apa beza dia? Itulah yang saya nak cerita ni. Sebelum saya sentuh kepada perbezaan yang secara general, saya nak ceritakan sedikit perbezaan antara syarikat IDS dengan Agent2U. Okay. IDS kini sudah berumur 7 tahun. 7 tahun, okey. Sudah berumur 7 tahun. Tetapi kami hanya mempunyai 5 orang. 5 orang je team members kita. 5 orang je. 5 orang sahaja. Agent2U baru berumur 2 tahun setengah. Tetapi kami mempunyai lebih daripada 60 orang sekarang. 60 orang Malah daripada 60 orang tu kita ada dalam 6-7 orang di Indonesia. Dahsyat tu. So apa perbezaan ketara di situ? Perbezaan ketara adalah startup keperluan atau kehendak dia adalah kena scale, kena grow dengan sangat laju. Berbanding dengan SME, kita relax, kita tak ada nak rushing, kita play safe, kita profit. Tetapi perbezaan dengan startup adalah we take risk. Kita tak fikir sangat profit. Kita tak fikir nak kaya lagi. Kita tak fikir, founder-founder tak fikir nak ada alphard, velfire semua. Keuntungan kita akan guna untuk kita reinvest kepada syarikat untuk memperbesarkan syarikat. Tapi dengan cerita ada co-founder Agent2U dah ada Velfire. Itu kata sebab tak fikir Alphard dengan Velfire. Itu sebab rezeki dia lebih lah. Sebab dia kalau tahu kisah dia, dia memang banyak tolong parents, dia banyak spend duit dengan ibu bapa, keluarga. So kat situ rezeki dia lebih lah. Membahagiakan isteri dan sebagainya lah. Nama dia pun Alphard. So tapi beli Velfire. Kenapa tu? Kenapa nama dia Alphard, dia beli Velfire? Mungkin dia tak nak ada conflict of interest. Dia tak nak ada conflict of interest. Dia takut kalau dia beli Alphard juga, kan? Nanti orang panggil Alphard. Kereta dia panggil kereta ke panggil maknanya panggil kereta ke panggil dia, betul? So dia tak nak ada konflik lah pagi-pagi. Betul. So dia sarapan nasi lemak kot. Betul. Okay, so itulah. Bila kita cakap pasal SME versus startup, startup ni sangat mementingkan growth. Sangat mementingkan growth. Kita fokus kepada scaling dan juga kenapa kita fokus kepada growth, kepada scaling dan sebagainya lah. Sebab at the end of the day, kita nak valuation syarikat meningkat dan terus meningkat. Apa tu valuation? Valuation ni adalah sebab kat luar mungkin ada orang tak tahu. Betul. Valuation sebab startup ni dia banyak mambo jambo. Cerita tentang valuation, cerita tentang scale. Scale tu apa? Kan kadang orang luar pun ada tak tahu. Faham? Ingat skill tu naik atas tu tengok berat badan berapa. Betul. Tak, apa benda tu? Jadi mungkin boleh laymankan. Boleh laymankan supaya dia orang senang nak faham. Kalau kita cakap pasal valuation ni, dia macam seumpama nasi lemak lah. Kita layman kan? Nak layman kan? Kita umpamakan nasi lemak. Nasi lemak. Berapa nasi lemak you beli dekat tepi jalan? RM2. Kalau jumpa nasi lemak tepi jalan tiba-tiba harga RM5 macam mana? Kosong. RM5. Tiba-tiba jumpa nasi lemak harga RM5. Mahal. Mahal RM5. Mahal. RM5. Kenapa? Kalau telur 3 biji okey.
Yelah. Tapi kalau macam nasi lemak biasa, mahal. Macam mana kalau tiba-tiba pergi dekat kopitiam, nasi lemak biasa juga, harga RM12. Oi, mahal. Mahal juga. Tapi orang kata berbaloi. Kenapa? Sebab value lah. Sebab value. Tetapi you beli tak? Beli. You makan? Makan. Datang balik? Datang. Lepas tu dah habis balik. Sebab tu datang balik. Itulah perumpamaan dia. Nasi lemak kalau kita beli tepi jalan, harga RM5 kosong, kita dah rasa mahal. Betul. RM5 tu kita rasa patut kita dapat dengan seketul ayam. Betul. Tetapi kalau dekat kopitiam, kita kadang-kadang harga sampai dekat RM20 pun ada dengan seketul ayam. Tetapi orang sanggup bayar. Boleh. Yang tepi jalan, orang macam memaki-maki dalam hati. Lepas tu tak nak datang dah. Betul. Sebab apa? Sebab ada value dekat situ. Betul. Dia beli ke tak? Dia beli. Dia makan ke tak? Dia makan. Dia datang balik ke tak? Datang balik. Maksudnya apa? Willing buyer, willing seller. Orang tu nak jual dengan harga tu, ada orang nak beli pada harga tu dan dia tak kisah dengan harga itu. Okey, saya bagi perumpamaan again kepada syarikat saya. Syarikat saya yang satu ni, IDS ni, let's say lah kita buat setahun mungkin let's say lah 10 juta. Let's say. Berbanding dengan agent to you pun setahun kita buat 10 juta. Company saya yang IDS ni, kalaulah saya nak jual pada valuation let's say lah 100 juta. Macam ni kiraan dia? Orang akan tak nak. Mungkin kali 1 atau kali 1.5. Dia akan cakap kali 1 atau kali 1.5. Saya tanya kenapa? Dia akan cakap sebab itu, sebab ini dan sebagainya. Tetapi agent to you dengan revenue yang hampir sama, setahun berjumlah 10 juta ringgit, katakanlah saya nak jual dengan valuation pada 100 juta ringgit, insya-Allah ada orang nak beli. Kenapa? Perbezaan dia sebab growth tadi. Sebab di IDS kita tak mementingkan growth. Di agent to you kita mementingkan growth. Investor akan nampak bisnes di IDS ni adalah bisnes yang akan saturate. Yang dia akan memang 10 juta sampai bila-bila. Stagnant. Tetapi bisnes di agent to you orang nampak 10 juta sekarang. Tetapi mungkin lepas 2-3 tahun dia boleh capai 100 juta. Lepas 5-6 tahun dia mungkin boleh dapat 1 bilion ringgit. Dan mungkin selepas 7-8 tahun boleh capai 1 bilion dolar. Dan boleh listed ke IPO. Yes. So itulah dia. Apabila kita bercakap pasal valuation, is not really about berapa banyak duit kau buat. Banyak faktor. Dia tengok berapa banyak revenue, berapa laju syarikat boleh pergi, apa potential of the business, founder di situ okey ke tidak, culture bekerja team members di situ okey ke tidak, expand to new market. In fact, ada seorang investor pernah cakap dengan saya, ini real story tau. Investor cakap dengan saya, tadi dia tak real Dia juga, tapi ini saya nak tekankan sebab saya takut orang cakap mengongak. Okay. Real story. Investor daripada Hong Kong cerita dengan saya. Dia cakap, team members you kalau boleh, satu office you bagi semua orang pakai MacBook. Dia cakap apa? Sebab bila investor ke orang datang tengok pakai MacBook, dekat situ dia nampak, this company actually mementingkan quality, mementingkan prestige. Faham? Dekat situ saja dia kata valuation ada sedikit boleh naik. Faham tak? So jangan bagi team member MSI lah. Jangan. MSI tak boleh. Itu syarikat yang bagi MSI tu sebenarnya kedekut. Mungkin dia baru. Belum raise fund lagi. Kan? Korang pakai MSI, korang gelak-gelak. MacBook. Come on, MacBook. So itulah dia kalau kita bercakap pasal valuation kan. Dia tak ada, dalam startup ni dia tak ada the right formula. Dia terlalu bergantung pada willing seller, willing buyer. Tetapi let's say in the later round, let's say lah bila round E, F, G, H macam kalau startup kita memang kena bahasa Inggeris ya kot. Valuation bahasa Inggeris kan. Yelah kan. So Skill masa tu lah baru kita tengok revenue betul-betul. Dah tak tengok dah founder ni bagus ke tidak ke, dah tak tengok sangat dah. Faham? Semakin later the stage, semakin kita tengok revenue. Tapi yang awal-awal memang selalunya dia tengok potential of the business, growth rate,
founder punya perangai, founder punya skill Latar dan belakang. sebagainya. Latar belakang. Okey, boleh tak bagi satu analogi yang mudah? Mungkin analogi yang buat kapal terbang tu ke. Apa beza SME dengan startup supaya orang dengar analogi yang mudah tu terus orang boleh faham dah. Okey, dia macam ni lah. Dia seumpama kan bila kita buat contohlah bila kita buat satu-satu bisnes. Okey. Kita nak buat kereta. Contohnya kita nak buat kereta. Kereta untuk kita nak buat, let's say lah ambil masa setahun. Okey. Okey, kita nak sampai, kita nak bawa, kita nak gerak ni, kita nak gerak. Kita nak ke Alustar. Kita daripada Kuala Lumpur. Kita nak ke Alustar. Lepas tu kita nak kena siapkan kereta tu. Tetapi kereta tu sendiri ambil masa setahun nak siap. Faham? So lepas tahun baru boleh gerak. Tapi lepas tahun pun tak tentu kereta tu elok. Mungkin lepas tahun tunggu setahun lagi kereta ni akan siap setahun lagi. Tapi lepas tahun tengok-tengok lah kereta ni enjinnya semput, tayarnya mungkin rim kecil, steering dia mungkin tak cukup best, whatever lah. Tiba-tiba tambah lagi 2-3 bulan, tambah lagi, entah bila berjalan. Tetapi dalam startup kita nak buat kereta, tetapi dalam masa yang sama kita kena gerak. Dan kita don't mind untuk gerak sikit dulu. Tak kisah, janji gerak. Maksudnya tengah kita buat kereta, kita buat dia punya skateboard dulu. Kan, sambil tu kita buat kereta tu. Skateboard kita jalan dulu sikit. Kita dapatlah jalan daripada IOI Connexion ni mungkin ke Puchong. Faham? Kan, sampai kat Puchong, tiba-tiba kita punya skateboard dah siap, kita buat pula let's say lah basikal. Basikal tu kalau tadi nak ke Puchong ambil masa let's say 2 hari, naik basikal ke Kota Damansara Sehari. dapat sehari. Jauh sikit lah Tanjung Malim. Dapat sehari. Lepas tu dah sampai Tanjung Malim, siap pula kita punya let's say lah motor. Dapat sampai ke Ipoh dalam masa sehari. Maksudnya rather than kita tunggu satu-satu kereta untuk siap, kita sepatutnya jangan bergantung pada teknologi yang sepenuhnya, yang full, tetapi kita buat sikit-sikit. Faham? Okay. This is something yang somehow my personal opinion lah. Kenapa founder startup selalunya fail? Sebab kita biasa dengar kat luar sana 95% founder startup fail. Betul. 5% sahaja yang hidup. In fact, saya banyaklah masuk program sana, program sini. Kan, contoh daripada 30 startup yang join, mungkin sebenarnya yang saya tahu masih running sampai sekarang mungkin ada tak sampai 5. Mungkin. Program apa? Accelerator lah. Accelerator lah, apalah, saya tak perlu sebut lah. Sebelum sambung tu, ada benda menarik pasal startup-startup ni, early stage ni, iaitu satu term yang nama dia bootstrap. So kenapa ada tak fail tu kaitan dengan bootstrap tu? Cuba explain sikit. Ada kena-mengena juga sikit. Apa maksud dia bootstrap tu? Contoh, saya pernah berseman dengan satu founder startup yang saya rasa masa tu revenue pun belum ada. Startup ni dikenali kadang tu tak nak ambil revenue lah, apalah kan, which ada orang agree, ada orang tak agree. Saya kurang agree lah untuk tak ada revenue langsung. Dia mementingkan nak user sahaja. Ambil user ramai-ramai. Tak kisah duit masuk ke tidak, dia tak kisah. Tu tak ada revenue. So bila tak ada revenue, dia orang pun tak ada gaji. So tetapi apa yang dia buat? Maksudnya ikat perut lah. Okey, dengar dulu. Macam dalam kes kawan saya ni, dia buat satu platform ni. Saya tak perlu sebut platform apa. Tetapi saya tanya, platform ni you buat macam mana? Sebab you tak ada pengalaman sebagai developer and so on. Dia kata dia hire developer yang dia bayar sebanyak RM300,000. Bapak. Saya tanya, macam mana you dapat RM300,000? I ada angel investor. Angel investor siapa? Parents dengan kawan-kawan dia. Dan dia ambil gaji. Sedangkan revenue pula ada. Tak boleh. Tetapi dia ambil gaji. Tetapi kebanyakan founder yang saya tahulah yang sampai sekarang dah series A, series B, bila kita dengar kisah mereka dulu, sebenarnya founder tu sebenarnya ada satu ni best tau, satu partner ni lah, perempuan, dua-dua perempuan. Seorang full time, seorang lagi part time. Dan seorang lagi dia bekerja. Setiap kali saya jumpa mereka, dia orang makan sepinggan. Saya tanya, kenapa kau makan sepinggan? Dia kata, kita orang memang tak makan banyak, kita orang share. Kan?
Seorang bekerja, seorang tak bekerja. Tapi saya macam masa tu macam okey je lah. Tapi bila saya dah jumpa lepas setahun, lepas dah berkembang dia orang dah ada revenue. Cerita sebenarnya adalah dan salah seorang tu dah berhenti dah pun daripada kerja hakiki dia, memang fokus pada startup. Tiba-tiba dua-dua makan pinggan asing-asing. Siap order yang mahal. Saya tanya, korang dah start share ke? Dia kata, dah ada revenue. Ya, dulu faham masa tak? bootstrap. Maksudnya dulu mereka ni punyalah partner yang sejati. Seorang bekerja untuk menanggungnya lagi seorang. Faham tak? Ini cerita sebenar tau. Perempuan dua-dua. Perempuan. Dan duduk serumah kan. Maksudnya macam seolah-olah seorang tu bekerja untuk tanggung, tak ada ikatan family pun. Faham? That's how startup. Kesatuan hati lah. Macam dalam kes agent tu dulu, partner-partner kami ni semuanya ada company sendiri. Kami memang tak ambil gaji setahun jugalah, tak ambil gaji. So tu bootstrap lah tu? Itu bootstrap. Kita income kita, revenue kita memang kita guna untuk syarikat. Contoh kita bayar team members kita atau staff-staff kita. Dan the beauty of agent to you adalah kita menggunakan subscription model. Bila kita menggunakan subscription model, mudah untuk kita plan. Contoh sebulan kita dah aim dah 5 new client. So kita tahu bulan ni kita mampu untuk seorang pekerja. Bulan depan kita tahu kita mampu untuk 2 orang. So kita dah plan dah masa awal. Bulan pertama seorang, bulan kedua seorang, bulan ketiga tambah lagi seorang, bulan keempat kita tambah lagi 2 orang. Bulan kelima kami dapat satu dana yang agak besar, funding yang agak besar. Time tu kita terus ambil 3 orang masa tu. Dan masa tu lah baru kami ambil gaji. Founder-founder ambil gaji. Itu pun basic. Basic salary 1,200. Faham? Tapi sekarang dah 1,500 kat Jangan Suruh. Sekarang dah 1,500. Dulu 1,200. Kesian Okey, tadi jap. Menarik tadi satu benda apa ni? Banyaklah tadi yang di-share kan. Cuma mungkin ada orang kat luar tu tak tahu. Kan? Iaitu tentang tadi ada sebut pasal Siri A lah, Siri B lah, Siri C. Kan dia bukannya Mercedes punya model kan. Dia berkaitan dengan startup. So apa benda tu sebenarnya? Ada yang seed Siri A. Basically dia adalah funding round. Funding round. Selalunya dia akan start dengan dia panggil round apa nama? Founder co-founder round. Founder round. Family and friends round. Dia selalu bermula dengan co-founder round. Co-founder round ni founder-founder lah. Ada yang letak duit, ada yang tak letak duit lah. Okay, lepas tu dia panggil FFF. Family, Friends and Fools. Apa maksud dia? Dia akan ambil minta funding, investment daripada orang yang percayakan dia. Iaitu family members atau kawan-kawan yang percayakan dia, ataupun orang-orang yang dia panggil fools ni adalah maksudnya bodoh-bodoh je percayakan aku. Dia bagi duit. Faham tak? Sikit cepat gaya tu. Lepas tu adalah pre-seed round lah, seed round, whatever round lah. Dan my personal opinion adalah round-round ni kita letak je lah apa-apa nama round pun. Ikut plan kita. Macam contoh agent to you sekarang kita panggil diri kita dekat seed round. Padahal kita dah ada 3 investor, kita panggil seed round sebab kita rasa kita belum cukup besar. By hujung tahun ni insya-Allah kita akan raise kita punya series A round. Series A lah. Okay. Dan round ni selalu dia dinamakan A lah, B lah, C lah, D lah, E lah dan seterusnya. Macam Grab dah sampai H lah apa. Tetapi round tu akan habis bila? Itu orang tak tahu. Round ni akan habis apabila dah tak ada siapa nak invest kat kau. Bila dah tiada siapa nak invest kat kau, maksudnya dah round kau dah habis. So apa kesinambungan dia? Di situlah baru orang pergi ke IPO. Sebab selagi ada venture capital di luar sana atau ada angel investor dekat luar sana yang nak invest, dia akan cuba invest dululah without pergi IPO. Tapi bila dah tak ada, baru kita pergi ke IPO supaya kita boleh open kepada retail investor dan sebagainya. Kan? So lebih ramai orang yang ada peluang untuk nak invest kepada kita. Okay, good. So cuma juga mungkin ada yang nak tahu juga. Tadi ada sebut pasal VC, PE. Kan? Apa benda tu? Macam contohnya angel investor tu apa benda? Bahasa Melayu dia adalah pelabur malaikat. Apa maksud dia? Lepas tu VC. Betul. Kan, venture capitalist tu siapa pula? Betul. Ataupun sebelum venture capitalist ada satu PE, kan, private equity. So macam mana 3 ni, macam mana beza dia? Apa?
Bila kita perlukan dia orang? Semua ni adalah investor. Semua ni adalah investor, cuma mereka ni berbeza-beza in terms of cara mereka, duit mereka, dan juga kita sendirilah selesa dengan yang macam mana. Saya bagi contohlah, angel investor. Kenapa kita panggil mereka angel? Angel investor ni selalunya orang-orang yang sebenarnya dia ni contoh adalah founder startup yang dah berjaya. Dah exit lah. Dah exit. Dia dah ada banyak duit. Lepas tu dia rasa macam, oh dulu aku jadi founder pun susah apa semua. Aku dah exit. Aku letaklah, allocate lah 1 juta untuk aku nak fund kepada 10 syarikat. And lepas tu cari syarikat mana. Dan mereka ni selalunya niat mereka lebih kepada aku ada duit daripada aku pergi invest dekat mana-mana yang bukan-bukan. Baik aku tolong founder-founder ni dan aku cuba mentoring mereka. Dan aku akan cari syarikat-syarikat yang kena dengan budaya aku. Yang appetite dia lah. Appetite dia, kan. Dan di situlah dia akan. Ada juga investor yang saya pernah sembang dengan satu ni yang dia kata satu founder startup ni dia cerita dia kenal satu angel investor yang mana dia dah exit, dia dah ada dalam akaun beratus-ratus juta ringgit. Tetapi dia ni seorang Chinese tua yang sebenarnya sangat-sangat humble. Contoh, dia tak ada kereta. Faham? Dia naik Grab. Dia pergi KLIA, orang lain naik Grab, dia pergi naik train. Okay. Dia pergi makan, dia tak makan kedai mahal, dia nampak mahal je dia akan terus keluar, dia pergi cari yang murah. Faham? So duit dia buat apa tau? Dia siap pergi dekat satu accelerator program ni. Dia kata dia fund accelerator program tu untuk bayar mentor-mentor untuk mentoring founder-founder startup yang baru. That kind of, itu memang betul-betul angel lah. Faham? Itu memang betul-betul malaikat lah. Malaikat lah. So angel investor ni orang suka sebab tak banyak songeh sangat. Dia tak ada nak kontrol-kontrol kita sangat. Dia lebih faham cara kita. Dia lebih lenient. Betul. Dan juga dia tahu, dia dulu pernah berada kat tempat kita. Faham? Berbanding dengan venture capital, venture capital ni pula dia adalah satu badan, dia adalah satu syarikat yang sebenarnya dia pun dapat juga duit daripada angel investor lah, apalah, dia dapat lah all this funding apa semua kan. Dia tolong untuk manage all this fund. Dia kumpul, dia ada contoh lah, dia panggil satu fund ni, dia cakap fund ni nama dia adalah Vision Fund. Contoh Vision Fund. Bila dia ada Vision Fund berjumlah 100 juta ringgit, 100 bilion ringgit. Kat situ yang mandat yang diberikan adalah, okey, engkau kena invest kepada contohnya 1000 startup. Daripada 1000 startup aku nak at least 10 jadi unicorn. Kan? Dekat situ dia kena uruskan, dia kena manage, dia kena pastikan 10 syarikat unicorn ni akan terhasil dan sebagainya. Di situlah venture capital ni lebih strict. Dia akan due diligence kita gila-gila, dia akan cuba kontrol kita gila-gila dan dia sebagainya. Minta report bulanan dan sebagainya. Tapi tak adalah semua venture capital macam tu. Faham? Kadang orang takut sangat dengan venture capital ni. Tapi venture capital ni ada macam-macam. Ada terlalu banyak. It's up to us kita nak yang mana. Sesuai yang mana? Yang mana yang sesuai dengan kita. Setakat ni alhamdulillah kita dapatlah VC-VC yang elok-elok. Alhamdulillah. So macam tu. Lepas tu ada lagi satu di mana lebih kepada macam provide loan. Maksudnya kita just rather than dia lebih kepada loan. I need like 5 juta ringgit, mungkin dalam 2-3 hari boleh dapat. Interest tinggi sikit. Janji aku dapat 5 juta ringgit tu cepat. Pun boleh juga. Faham? Maksudnya yang itu in terms of controlling tak ada apa semua, just kena bayar bunga lah. Interest je lah. Itu Yalah. je. Dia panggil venture debt. Betul. Okay. So tadi terima kasih, jelas je lah tu. Okay, cuma mungkin ada yang tertanya kat luar lah kan, bila cerita pasal unicorn nanti tu. Kan, unicorn lah, sekarang dah ada Sunicorn pun tiba-tiba keluar. Sunicorn Sunicorn pun dia tiba-tiba bukan keluar. Daripada negara Iraq ke? Sunni? Bukan daripada China. Bukan. So unicorn 1 billion USD. Satu tanduk unicorn. Maknanya syarikat tu bernilai 1 billion USD. Betul. So kalau RM 4.45 billion. Tu dia unicorn. So unicorn tu
Kenapa orang nak kejar status tu? Untuk startup ni, why? Okay, satu adalah yelah, bila kita buat bisnes, mestilah kita ada goal. Kita mestilah ada satu matlamat yang jelas. Dan bila kita bercakap pasal startup, dia punya tahap yang kita cakap berjayalah startup kau ni adalah unicorn lah. Adalah unicorn. Itu nombor satu lah. Maksudnya the industry status. It's market, like a status. Macam logo Halal Jakim lah. Dia kata kalau tak ada this job unicorn, maksudnya macam atau macam ISO lah. Macam alah, biasa je lah agent you ni kan. So bila kita ada unicorn ni, macam dia satu validation prestige, lah, dia prestige. ada satu recognition. Faham? Yang jelas. Dan untuk agent you sendiri, bila kita ada that matlamat unicorn, kita tahu yang this is our goal, this is the direction, dan kita tanamkan dekat kepala otak semua team members kita, inilah yang kita nak capai dalam masa sekian. So itu nombor satu lah. Maksudnya prestige yang kita nak kejar, first adalah sebagai tanda ukur yang kita berjaya. Kedua adalah untuk set kita punya matlamat and direction lah. Dan yang penting adalah bila kita bercakap pasal unicorn ni adalah meaning that your valuation is actually $1 billion. Just bayangkan $1 billion. Nak tutup mata je. Nak bayangkan bayangkan. Nak tutup mata jap. Tutup mata. Okay. Dah bayangkan. Okay. Tutup mata, sambung. Tutup mata. Okay. 1 billion. 1 billion. Cuba kira. 1 billion berapa kosong 1 billion ada 9 kosong. 9. Okay, cuba bayangkan 1 billion 9 kosong. Just bayangkan you as founder ada just 1%. Berapakah aset yang you ada? 10 juta 10 juta pun. USD. 10 juta USD. Only 1%. Only 1% tau. Yelah, macam Grab kan. Only 1%. So kita tahu founder-founder macam Grab, macam Alibaba ke apa ke, dia orang ni memang, mereka ni founder-founder ni memang dia punya shareholding dia memang sikit lah, 1 digit je. So macam Anthony Look Grab, saya baca Anthony Look Grab 2%. Tapi nilai dia RM3 billion. Betul. So itulah dia. Bila kita capai that, bila kita ada, yalah, bila kan saya cakap tadi, startup ni kita tak tengok profit. Yes. So how actually founder making money adalah daripada kita punya value of share yang kita pegang. Once exit. Okay. Pernah saya baru sembang dengan satu SME ni lah, dalam 3-4 minggu lepas. Saya tanya dia, "Tuan, income tuan sebulan berapa tuan?" Dia kata income saya, dia jual produk. Tapi bukan pengguna agent tu je lah. Dia jual produk, dia menggunakan e-commerce punya model. Dia kata income dia, take home dia sebulan between 50 ke 80 ribu ringgit. Wow. Ayo gazambo. 50 ke 80 ribu ringgit. Lepas tu saya cerita pasal startup lah, apalah semua ni kan. Lepas tu dia dengan isteri dia lah. Isteri dia pun business people juga. Isteri dia tanya, "Okay tuan, saya faham lah startup ni macam tu, macam ni. Tapi mana satu yang lagi kaya tuan? Buat SME ke buat startup?" Dan saya, masa tu baru saya terfikir, okay, ni satu soalan yang menarik. Sebab first time saya jumpa SME yang income dia sampai 50 ke 80 ribu. Kita bukan cakap pasal sale dia tau. Kita cakap pasal income dia as founder, 50 ke 80 ribu. Lepas tu saya cakap, jom kita kira sekejap. Saya kira kan. Saya kira okay, income dia dalam masa 5 tahun dengan 50 ke 80 ribu berapa. Income saya dalam masa 5 ke 8 tahun 5 tahun, berapa income saya. Memang jauh. Dia memang jauh lagi tinggi in terms of income. Tetapi saya kira pula valuation saya ketika itu yang saya predict, yang saya memang main underestimate. Maksudnya saya boleh capai lagi tinggi valuation, tapi saya cakap 5 tahun kau anggaplah aku dapat banyak ni. Faham? Yang sebenarnya memang silap-silap tahun depan boleh capai. Tapi saya cakap dalam 5 tahun, anggaplah 5 tahun. So melebihi dia kau-kaunya. Tetapi kalau saya dapat jual semua share-share saya, melebihi, saya punya income lebih daripada 10 kali ganda daripada income dia. Wow. Macam tu. So tetapi saya cakap lah,
perbezaan dia adalah saya punya tak tentu. Kalau saya exit awak, you dah dapat duit tu awal dah. Awal dah boleh enjoy. Dah boleh enjoy dah. Saya silap-silap tengah-tengah tu tiba-tiba accident ke apa meninggal dunia ke apa, mana tahu. Okay, partner yang dapat. Partner yang dapat. Partner pula tamak-tamak. Tapi tu bergurau kan? Gurau. Okay. Sebab dia dengar. Jadi ada tapi ada orang cemburu lah. Ada orang cemburu. Kenapa? Masa cemburu kita. Memang seronok cerita pasal startup ni. Memang seronok cerita kan macam mana. Dan dekat Malaysia ni especially bangsa kita kan, dalam dunia startup ni agak baru lagi. Kaum Tionghoa dia dah lama dah. Dah bermula lebih awal lagi. Dan dia dah exit 2 kali company dia. Dah dapat 8 angka dah. Ada yang 9 angka. Jadi kita ni baru. Dan difahamkan baru start dengan adanya juga satu grup namanya Captain, betul? Captain yang menggabungkan semua startup kat Malaysia. Betul, itu yang saya nak komen. Sebenarnya kata saya pun dulu ingat startup ni barulah apalah, tapi bila saya dalam satu grup ni, grup startup yang ada mungkin dalam 50 founder Melayu dalam tu. Yang terpilih lah dengan cerita ada voting lah apa nak masuk. Saya tengok dia orang sebenarnya dah lama. Cuma yelah startup ni kita tak adalah kita terlalu nak bergantung pada government, hype sangat. Tak ada. Dan saya tak sangka saya boleh jumpa founder-founder startup yang sebenarnya dapat juga income yang macam SME saya cakap tadi 50 ke 80 bila tak sangka tu juga. Maknanya unsankerable lah. Unsankerable, betul. So okay. So last lah. Ni soalan terakhir. Soalan yang paling best sekali lah. Kan? Selalu orang tanya lah kan. Kalau nak start startup ni, apa benda yang kena ada? Untuk start bisnes startup ni, apa yang nak, macam mana nak bagi tahu kat dia orang luar sana yang paling mudah nak start? Ini apa? Benda pertama yang saya buat modal dulu. Ke partner ke apa? Ini benda pertama idea yang saya ke? Buat dulu. Dengarlah. Ini benda pertama. Marah pula. Okey, sekian saja. Jumpa anda di lain masa. Assalamualaikum. Sila. Okey, ini benda pertama yang saya buat dulu. Dan saya tak sangka sebenarnya bila saya lepas saya dah buat maybe lepas 6 bulan saya jumpa investor-investor, saya jumpa mentor-mentor dan mereka cakap this is how you start a new startup. Actually kebetulan apa yang saya buat adalah sama dengan apa yang sepatutnya orang lain buat. Iaitu when we talk about building a tech startup, certain orang cakap nak kena ada tech dululah, nak kena ada platform dululah, nak kena ada business dululah, apalah. It's not. Apa yang saya buat dulu adalah assemble a team dulu. Assemble a team dulu. Itu yang paling penting. Dan apabila you assemble a team, make sure team yang complement each other. Punya forte lah, punya strength. Betul. Jangan cari team yang sebenarnya sama skill dengan you. Senang cerita, saya selalu advise lah kawan-kawan saya yang baru nak start business lah apalah. Saya selalu cakap dengan mereka, cari partner yang akan buat apa benda yang you tak suka. Kalau you sebenarnya tak suka atau benci sesuatu, contohlah saya boleh buat sales. Saya boleh jumpa orang, saya boleh close satu deal. Tapi dengar yang partner kat agensi tu power. Power sales, power sangat power. So saya tengah nak cakap pasal dia ni lah. Okay. Saya boleh buat sales, saya boleh buat ni, tetapi saya tak reti nak tekan. Bila buat sales ni kenalah kejam sikit, kena tekan. Kejam. Opportunist. Kena opportunist. Kena macam bila dah setuju kena cakap bila nak bank in duit lah apalah, kena macam tu. Kena cuba kalau dah dapat deal 100,000, cuba untuk tekan jadi 150,000. Macam mana nak bagi daripada 100 jadi 150,000? Itu skill yang saya tak ada. So saya perlukan orang macam tu. So saya cari partner yang memang forte dia adalah sales. Berbanding dengan saya, forte saya bukan sales, tetapi saya boleh buat sales. Orang yang memang background dia buat sales dengan orang yang boleh buat sales, dia adalah dua skill yang sangat berbeza. Skill set yang beza lah. Skill set yang berbeza. So saya cari orang yang tahu buat sales. Saya boleh buat design, tetapi saya tak reti nak buat design yang superb dalam masa yang singkat. Saya boleh buat design yang mungkin cantik, bukan superb, dan mungkin ambil masa 2 hari. Kawan saya boleh buat cantik, superb, amazing tak, dalam masa yang dah sejam 2 jam. Siapa yang cakap? Anak-anak lah. Tak, memang selalu cantik. Memang selalu cantik. Okay. Sebab saya punya creative director tu, kan, bawah dia adalah saya. Barulah saya punya graphic designer yang lain.
Okay, kita tak punya banyak masa lagi dah. Okay. So maksudnya itulah, cari founder, partner-partner yang ada skill set yang berbeza, yang founder ni memang macam tu. Mula-mula tak nak cakap apa. Lala dah drag kan. Ada masa lagi? Dah lah. Saya pun ada tetamu ni. So terima kasih untuk memenuhi undangan kita dekat Ayo Gazambo TV. So hopefully ini pun bau macam baru beli. Baru beli. Riban. Okay, so terima kasih kepada Agent to You, sebab Agent to You juga adalah our sponsor, main sponsor untuk Ayo Gazambo TV. Lifetime sponsor. Saya pun tak tahu benda tu. Yes, lifetime sponsor. Dan ini adalah baru kita punya first founder, yang mana perkongsian beliau sangat-sangat bermanfaat dan banyak boleh kita belajar. Hopefully you guys dapat sesuatu. So itu saja hari ini bersama dengan kita di Ayo Gazambo TV, bersama saya dan juga Sheikh Izzaidin daripada agenttoyou.com. Betul? Okay, setakat itu saja guys. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas kekurangan. Hi, bye. Peace out y'all. Assalamualaikum. So saya kena buat apa? Peace out. Yo. Jenuh.